pada hari ini kita akan belajar bagaimana membuat keputusan dalam pembelajaran sains. Baiklah, cikgu nak tanya, kamu semua sudahkah mengambil sarapan pagi pada pagi ini? Sudah, Cikgu. Amri, apa yang kau makan pada pagi ini? Pagi ni saya makan sandwich telur, Cikgu. Boleh duduk. Ya Aiman, bagaimana pula sarapan pagi kamu pada pagi ini? Pagi tadi mak saya masak roti telur, Cikgu. Siapa lagi yang bersarapan telur pada pagi ini? Ya Alias. Pagi tadi saya makan telur setengah masak, Cikgu. Nampaknya kebanyakan daripada kita telah mengambil telur dalam menu makanan seharian. Pernahkah kamu semua mendengar berita tentang kejayaan pasukan kita menjatuhkan kereta Protonwira di Kutub Utara? Bagaimanakah Protonwira itu dapat mendarat di Kutub Utara yang telah dijatuhkan dari kapal terbang dengan selamat? Siapa tahu? Ya Alias? Saya rasa mereka menggunakan payung tujuan yang besar untuk mengurangkan kesantakan pada kereta. Bagus Alias. Bagaimana dengan jawapan kamu yang lain? Ya Azrul. Pada pendapat saya, mereka menggunakan tilam angin. Ini kerana tilam angin lebih anjal dan mengandungi spring yang berfungsi untuk mengurangkan kesan hentakan yang terhasil semasa pendaratan kereta tersebut. Bagus Azrul, tepat jawapan kamu. Kereta Protonwira dijatuhkan dari kapal terbang oleh mereka dengan menggunakan cara yang boleh mengurangkan kesan hentakan pada kereta tersebut. Sekarang, cikgu mahu kamu pula cuba menjatuhkan telur ini dari tingkat 3 bangunan sekolah ini ke bawah tanpa memecahkannya. Pelajar semua boleh tak? Boleh, Cikgu. Ada apa-apa pertanyaan? Ya Amirin. Cikgu, bagaimana kami hendak melakukannya? Bagus. Kamu boleh duduk. Kamu semua boleh menggunakan pelbagai cara yang kamu rasa sesuai dengan kaedah yang saintifik. Selepas itu, kita akan buat keputusan kumpulan manakah yang sesuai caranya kita guna. Sekarang, cikgu akan pecahkan kamu semua kepada 3 kumpulan. Dan setiap pelajar bolehlah berbincang sesama kumpulan masing-masing. Kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 3. Sekarang saya nak kamu semua beredar ke kumpulan masing-masing dan boleh berbincang sekarang. Nampaknya kamu semua telah habis membuat perbincangan. Bagaimana dengan kumpulan 1? Apakah idea dan cadangan kamu? Setelah bincang, kami milih untuk menggunakan payung terjun, bekas telur, penyedap minuman dan polistiren, Cikgu. Baik. Bagaimana pula dengan idea dan cadangan kumpulan 2? Kumpulan kami menggunakan payung terjun, polistiren, kotak tertutup dan span, Cikgu. Dan seterusnya cadangan kumpulan 3. Kumpulan kami menggunakan payung terjun, bekas telur dan juga polistiren, Cikgu. Baiklah. Sekarang cikgu akan tunjuk ini semua adalah kaedah-kaedah yang telah kamu pilih. Kamu dikendaki menjatuhkan telur dari tingkat 3 tanpa perlu memecahkannya. Didapati bahawa setiap kumpulan memberikan kaedah masing-masing. Untuk kumpulan 1 menggunakan payung terjun, bekas telur, straw dan polistiren. Untuk kumpulan 2 menggunakan payung terjun, kotak bertutup, span dan polistiren. Dan akhir sekali untuk kumpulan 3 menggunakan payung terjun, bekas telur dan polistiren. Sekarang cikgu nak tanya para pelajar, cara manakah yang paling berkesan dan berjaya untuk menjatuhkan telur dari tingkat 3? Baiklah. Nampaknya kamu semua tiada kata sepakat. Oleh itu, kita terpaksa mencari keputusan dengan melakukan uji kaji. Dan selepas itu barulah kita akan lihat bagaimana membuat keputusan dalam pembelajaran sains. Kamu perlulah menjalankan uji kaji berdasarkan yang pertama, objektif atau tujuan, iaitu tujuan kita pada hari ini menjatuhkan telur dari tingkat 3 tanpa perlu memecahkannya. Yang kedua, menyediakan alat radas ataupun bahan. Yang ketiga, menjalankan uji kaji dengan kaedah yang betul. Yang keempat, membuat keputusan dan juga kesimpulan. Sekarang, sebelum memulakan uji kaji, cikgu akan mengedarkan borang pengurusan grafik dan borang penilaian uji kaji. Di samping itu, cikgu juga mahu kamu membentangkan keputusan uji kaji dan mengisikan maklumat di dalam borang penilaian uji kaji dan pengurusan grafik. Sekarang, pelajar semua boleh mulakan uji kaji. Dikendaki wakil setiap kumpulan datang ke hadapan untuk mengambil borang di hadapan.
Para guru yang dihormati sekalian, dalam pengajaran dan pembelajaran kali ini, guru bukan sahaja menerapkan kemahiran membuat keputusan, tetapi turut merangsang pelajar yang mempunyai kecerdasan interpersonal. Ini dapat dilihat apabila guru mengarahkan pelajar untuk mengadakan perbincangan berkumpulan yang membolehkan pelajar berkomunikasi sesama mereka dengan mengemukakan idea-idea, seterusnya membuat rumusan yang baik. Secara tidak langsung, guru telah memberi peluang kepada pelajar yang mempunyai pelbagai kecerdasan untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Para guru yang dihormati sekalian, melakukan uji kaji atau aktiviti di luar bilik darjah akan mendorong pelajar untuk bergiat cergas. Selain itu, pelajar juga akan dapat belajar dalam situasi yang berbeza daripada biasa. Ini sekaligus akan merangsang minda pelajar untuk berfikir dan membuat keputusan yang baik dan tepat. Telur ini kelihatan retak sedikit. Ya, ada keretakan sedikit pada telur ini. Sekarang, mari kita tengok kumpulan yang lain pula. Telur ni tak pecah. Yalah. Cikgu, telur ini tidak pecah, cikgu. Cikgu, kumpulan kami berjaya, cikgu. Ya, telur ini tidak pecah. Uji kaji ini telah berjaya dilakukan. Bagaimana uji kaji kumpulan awak, Azrul? Baik, cikgu. Ya, kelihatan pecah sedikit. Sekarang kamu semua telah siap melakukan uji kaji. Kita akan mulakan dengan kumpulan 1 untuk membentangkan keputusan uji kaji. Dipersilakan kumpulan 1 ke hadapan untuk membentangkan. Terima kasih cikgu. Kawan-kawan, saya wakil dari kumpulan 1 akan membentangkan keputusan eksperimen yang telah kami lakukan. Tajuk eksperimen kami ialah jatuhkan telur dari tingkat 3 tanpa pecah. Tujuannya ialah untuk melihat kaedah yang digunakan ini berjaya atau tidak. Bahan yang kami gunakan ialah payung terjun, bekas telur, polisterin, telur dan penyedut minuman. Daripada pemerhatian kami, didapati telur yang dijatuhkan letak sedikit pada bahagian pembukaannya. Keputusan yang kami peroleh ialah telur tersebut letak sedikit tetapi tidak pecah. Kesimpulannya, kaedah ini tidak berjaya dan perlu diperbaiki lagi. Cara yang sesuai digunakan ialah dengan menambah sedikit span supaya ia dapat mengurangkan lagi kadar hentakan. Terima kasih Anis di atas pembentangan itu tadi. Seterusnya kita lihat pembentangan hasil uji kaji kumpulan 2. Dipersilakan kumpulan 2 ke hadapan. Terima kasih cikgu dan kawan-kawan semua. Saya Amir Fuzi dari kumpulan 2 ingin membentangkan hasil perbincangan kami yang bertajuk menjatuhkan telur dari tingkat 3 tanpa perlu memecahkannya. Tujuan eksperimen ini adalah untuk melihat kaedah yang digunakan ini berjaya atau tidak. Radas yang digunakan dalam eksperimen ini ialah payung terjun, polisterin, kotak bertutup dan span. Pemerhatian yang kami lihat ialah telur yang digunakan didapati tidak pecah. Kesimpulannya ialah kaedah yang digunakan ini sangat sesuai digunakan kerana telur yang digunakan didapati tidak pecah kerana kaedah ini dapat mengurangkan hentakan pada telur. Ini adalah gambar rajah eksperimen kami. Ini ada payung terjun dan ini ada benang yang menyambungkan payung terjun dengan kotak yang berisi dengan telur dan span yang akan mengurangkan hentakan pada telur tersebut. Terima kasih
kasih kepada kumpulan 2. Seterusnya dan akhir sekali kita lihat pembentangan hasil uji kaji kumpulan 3. Dipersilakan kumpulan 3 ke hadapan. Terima kasih kepada guru dan rakan-rakan sekalian. Saya Khairul Azrul Nizam, wakil daripada kumpulan 3 akan membentangkan kertas kerja kami yang bertajuk menjatuhkan telur dari tingkat 3 tanpa memecahkannya. Tujuan eksperimen kami pada kali ini ialah mengurangkan kesan hentakan ke atas telur semasa pendaratan. Bahan-bahan yang kami gunakan adalah seperti payung terjun, polistiren dan kotak telur. Pemerhatian yang kami dapati ialah telur retak sedikit sahaja tetapi tidak pecah. Keputusan yang kami perolehi, telur retak sedikit sahaja. Dan kesimpulannya ialah kaedah ini tidak berjaya dan perlu diperbaiki lagi. Cara yang lebih sesuai digunakan untuk mengurangkan kesan hentakan ialah dengan menambahkan span dan kotak untuk melindungi telur daripada pecah. Terima kasih Azrul di atas perbincangan hasil tadi. Amirin, boleh tolong cikgu turunkan skrin putih? Sekarang cikgu akan membincangkan penilaian uji kaji yang telah cikgu lakukan. Penilaian uji kajinya bagi kumpulan 1, bahan yang telah digunakan payung terjun, bekas telur, straw dan polistiren. Dan keputusannya telah letak sedikit. Komen bagi kumpulan 1 mengatakan mereka perlu menambahkan span. Ya, span mempunyai keanjalan untuk menyerap dan mengurangkan kesan hentakan. Kumpulan 1 juga mengatakan kumpulan 2 adalah kumpulan yang paling sesuai digunakan. Dan bagi kumpulan 3 perlu ditambahkan span, straw dan juga kotak. Penilaian kesimpulan daripada uji kaji kumpulan 1, mereka mengatakan keputusan yang paling sesuai digunakan adalah kumpulan 2 di mana uji kaji mereka adalah berjaya kerana telur ayam mereka tidak pecah. Sekarang kita lihat pula kumpulan 2. Bagi penilaian uji kaji kumpulan 2, mereka mengatakan kumpulan 1 dengan bahan yang digunakan seperti tadi adalah retak sedikit. Komen mereka perlu menambahkan span untuk keanjalan. Kumpulan mereka sendiri adalah paling sesuai digunakan. Mungkin kerana mereka telah menggunakan span yang agak tebal dan ikatan mereka amat sempurna dan kemas. Komen kumpulan 2 terhadap kumpulan 3 pula perlu menambahkan lagi span dan juga straw. Kebanyakan kumpulan ini kalau kita perhati semua memakai payung terjun. Kenapakah sedemikian rupa? Payung terjun ini dapat melambatkan masa pendaratan telur dan juga dapat mengurangkan kesan hentakan kepada telur. Kerana itu, setiap kumpulan, iaitu kumpulan 1, kumpulan 2 dan juga kumpulan 3 menggunakan payung terjun. Cikgu juga dapati daripada penilaian uji kaji kumpulan 2, mereka setuju dengan kumpulan sendiri. Kumpulan mereka sangat sesuai digunakan. Dan seterusnya, marilah kita sama-sama melihat penilaian uji kaji kumpulan 3 pula. Bagi penilaian uji kaji kumpulan 3, mereka memberi komen kumpulan 1 masih perlu menambah sesuatu yang lebih anjal seperti span. Dan bagi mereka, kumpulan 2 adalah kumpulan yang sangat sesuai. Dan bagi kumpulan mereka sendiri perlu menambahkan beberapa bahan seperti straw. Dengan ini, semua kumpulan telah pun sebulat suara memilih kumpulan 2 adalah kumpulan yang paling sesuai uji kajinya untuk digunakan. Ini kerana telur ayam mereka tidak pecah. Seterusnya, marilah kita lihat borang pengurusan grafik yang dihantar oleh setiap kumpulan pelajar. Kita mulakan dengan kumpulan pertama. Kumpulan pertama, borang pengurusan grafik membuat keputusan di mana situasinya menjatuhkan telur dari tingkat 3 tanpa memecahkannya, di mana ada pilihan-pilihannya, pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Pilihan yang dibuat untuk kumpulan pertama iaitu payung terjun, bekas telur, straw, polistiren, di mana sebelum membuat uji kaji, kesan yang akan berlaku, telur tidak akan retak dengan nilai positif bagi payung terjun, negatif bagi bekas telur, negatif bagi straw, positif bagi polistiren. Kumpulan 1 nampaknya memilih nilai 2 negatif, 2 positif. Kerana itu, mereka rasa perlu melakukan uji kaji.
kriteria mereka tidak retak atau pecah. Seterusnya, keputusan yang didapati selepas membuat uji kaji telur retak dan terkeluar daripada bekas telur. Nampaknya kumpulan 1 tidak berjaya melakukan uji kaji kerana telur ayam mereka telah retak sedikit. Kesimpulan daripada uji kaji yang telah kamu semua jalankan iaitu terdapat pelbagai cara yang boleh digunakan untuk mengurangkan kesan hentakan pada telur. Cara yang paling sesuai sekali adalah cara kumpulan 2 kerana telur ayam mereka tidak pecah. Ini kerana payung terjun dapat melambatkan masa pendaratan telur. Polistiren, span dan juga straw mempunyai keanjalan untuk menyerap kesan hentakan. Bagi kumpulan yang tidak berjaya, cikgu harap kamu dapat memperbaikikan lagi kaedah yang digunakan pada masa akan datang dengan menambahkan straw, span dan juga kotak. Baiklah, awak semua telah berjaya melakukan uji kaji pada hari ini. Setakat ini sajalah kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih semua pelajar.